Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyahani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia fasal yang ketiga, kelebihan perempuan yang menuruti suaminya. Fasal yang ketiga, kelebihan perempuan yang menuruti suaminya. Jadi seorang isteri turut akal suami, turut kata-kata suami, turut kehendak suami, itu adalah satu kelebihan bagi perempuan di sisi syariat. Yang mana tidak turut suami ataupun melawan suami itu adalah satu kekurangan dan satu kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana perempuan yang turut suami itu adalah seorang perempuan yang ada kelebihan. Turut belaka? Ya. Wajib dia kena taat, wajib dia kena turut segala perintah suami dia, selagi mana suami itu tidak mengarah, tidak menyuruh kepada benda-benda maksiat yang lawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lah ni berfikir kalau perempuan turut suami, perempuan itu bodoh. Bodoh awak, ikut suami awak. Suami awak kata balik, balik. Suami awak kata jangan keluar rumah, awak tak keluar rumah. Maka orang lah ni, orang-orang perempuan sekarang banyak diracun fikiran dia. Diracun kerana dia baca. Dia baca dalam internet, dia baca dalam goni. Marilah fikrah-fikrah nak suruh sama di antara orang lelaki dengan orang perempuan, hak kebebasan perempuan. Maka ramai orang lah ni kecek sehingga ke keluar daripada dasar agama. Keluar daripada hukum-hukum syarak. Maka turut pada suami ni wajib selagi mana dia tidak suruh kepada benda haram. Sekalipun itu bukan tugas isteri. Basuh baju, menanak, masak, tu bukan tugas isteri. Tetapi apabila suami suruh, wajib dia kena buat. Wajib. Apa maksud wajib? Kalau dia tak buat, berdosa hukum dia. Apa maksud berdosa? Berdosa ni maksud dengan apa? Dikira salah di sisi Allah Ta'ala, bukan kata salah di sisi suami saja, tetapi melawan suami, tidak menuruti kata-kata suami itu, Allah Ta'ala kena ke dosa bagi isteri. Ketahuilah bahawa perempuan itu wajib mengikut perintah suaminya.
pada perintah yang tiada membawa kepada maksiat, kerana kaedah dia la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebagai ketaatan pada perintah, pada suruhan yang menyebabkan kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi selagi mana benda itu harus, maka wajiblah isteri itu taat kepada dia. Hak ni kalau kita nak jadi seorang isteri solehah, kalau kita nak jadi isteri yang banyak kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kalau tak sih jadi isteri solehah, nak melawan suami, hak tu terpulang kepada kita. Kita ada usaha, kita ada ikhtiar, kita ada fikiran kita ada pilihan. Tetapi kita pilih kehinaan lah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain ni tak puas hati. Isteri semacam kena ikut. Suami tak ikut. Suami tak perlu ikut. Ni kelebihan tu hewi kepada suami. Kerana apa? Kerana suami dia ada tugas dia. Suami kena cara, suami kena bertanggungjawab, suami kena winafkah, suami kena bergani, suami kena gini. Cara 100% kepada isteri dia. Isteri taat 100% kepada suami dia. Suami saya tak buat tanggungjawab dia. Suami saya tak beri nafkah. Silap dia lah. Tetapi adakah alasan untuk awak lawan dia? Adakah ada alasan awak apabila suami buat maksiat ke Tuhan dengan tak beri nafkah kepada dia, awak nak ikut buat maksiat juga? Nak lawan juga? Salah dua-dua lah akhir sekali. Isteri pun salah, suami pun salah. Tetapi isteri yang solehah itu tidak mengharap balasan daripada apa yang dia buat. Orang lain ni buat ibadat, kalau orang buat baik kepada saya, baru saya buat baik kepada dia. Kalau dia buat saya jahat kepada saya, buat apa saya buat baik kepada saya? Buat dia. Bodoh saya. Saya buat baik, dia buat jahat kepada saya. Tak cerdik. Dia fikir lagu tu. Ibadat tidak ikhlas. Ibadat kerana makhluk. Ibadat kerana suami. Ibadat kerana nak dapat pujian. Ibadat nak dapat perhatian. Ibadat. Akhir sekali ibadat lagu ni tidak memberi kesan. Maka orang yang tidak ikhlas, dia tidak boleh bertahan di dalam ibadat. Orang yang tidak ikhlas, dia tak akan boleh bertahan di dalam ibadat dia. Sama ada ibadat berbentuk isteri taat kepada suami, dia tak akan boleh tahan. Kalau dia buat kerana nak dapat perhatian daripada suami dia. Tu. Jadi, isteri tetap kena taat. Isteri tetap kena dengar kata. Salah suami? Ya, betul salah suami. Tapi janganlah kita buat alasan suami tak buat tanggungjawab dia, kita pun lawan dia. Dan tiada harus ia menyalahi, engkar akan suruhan suaminya atau tegah suami. Suami kata jangan lagu ni. Awak jangan keluar daripada rumah. Tak dengar juga nak tobik daripada rumah. Dosa hukum dia kalau dia keluar daripada rumah. Asalnya keluar dari rumah ni harus kita nak pergi keluar pada rumah, nak masuk dalam rumah, nak pergi mana lagi lah. Tetapi apabila ia merupakan perintah daripada suami, maka hukum dia jadi haram dah bagi kita. Kerana perkahwinan itu antara sebab yang menjadikan seseorang itu hamba bagi seseorang. Ingat, apabila kita nak menikah seorang perempuan, kena ingat kita akan kena serah 100% ketaatan kita kepada suami. Dialah syurga kita. Dialah neraka kita. Maka kena serah 100% ketaatan kepada suami. Jangan nak lawan suami. Kalau tidak, tak usah menikah. Tak usah menikah. Nabi nak kata besarnya hak suami, kita ngaji dah depan ni. Hak suami ni terlalu besar. Katanya Nabi, kalulah manusia boleh menyembah manusia, yakni melakukan ibadat kepada manusia, maka aku akan suruh isteri-isteri menyembah suami-suami kerana kedudukan dia begitu besar berbanding dengan isteri. Kalulah suami kamu keluar semua darah dan nanah pada seluruh tubuh dia, seorang isteri menjilat pakai lidah dia. Kerana apa? Kerana nak menunaikan hak sebagai isteri, nak menghormati suami, nak menyayangi dia. Kita jilat suami isteri tu, jilat dengan lidah dia segala kekotoran yang berada di tubuh seorang suami,
belum lagi dia dapat menunaikan hak tu besarnya. Sebab tu isteri solehah, apabila orang tu dapat title isteri solehah, maka dia boleh masuk syurga. Syurga mana dia nak masuk? Dia nak masuk syurga mana? Boleh berlaku. Kerana apa? Kerana payah nak jadi seorang isteri solehah. Sekalipun orang tu dah bagus dah, ustazah dah, telekung labuh dah, gini dah, sekalipun lagu tu payah nak dapat title isteri solehah. Kerana setan akan selalu masuk ke dalam fikiran, masuk ke dalam perasaan seorang isteri, suruh lawan suami, suruh lawan suami. Maka isteri itu menjadi seperti hamba bagi suami dia. Sekali pun tak boleh jual, tetapi seolah-olah hamba. Tak hamba lagu mana? Suami dia suruh, wajib dia kena pergi. Tidak kau jadi macam hamba? Macam hamba. Seolah-olah hamba, tapi tak boleh jual lah isterinya. Demikianlah disebutkan oleh Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Antara kelebihan perempuan yang menuruti suami dia, gapo dia gak hak Tuhan janji. Apabila saya sebagai seorang perempuan dengar kata suami saya taat sepenuh hati sebagaimana Allah Ta'ala perintah supaya taat kepada suami, maka saya taat. Berarti taat kepada suami menunjukkan taat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Maka pertamanya kelebihan, ia dimasukkan ke dalam syurga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan akan masukkan perempuan yang taat kepada suami ini ke dalam syurga. Selama mana? Seminggu. Sebagai bayaran, sebagai balasan kepada taat dia kepada suami. Tak, bukan seminggu. Sampai bila masuk syurga ni? Selama-lamanya. Patut saya dok taat, saya nikah 20 tahun. Suami saya mati, saya nikah 30 tahun, saya mati. Sekalipun ibadat kita hanya 30 tahun, balasnya dia selama-lamanya. Ingat, ibadat yang paling payah bagi seorang perempuan adalah mentaati suami dia. Nabi kata apa? Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya, apabila seseorang perempuan itu mengerjakan sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semaya 5 waktu. Semaya duha, tak semaya. Semaya tahajud, tak semaya pun. Lepas tu semaya ke apa? Istikharah, tak semaya. Semaya ajak, tak semaya. Semaya taubat, semaya syukur, tak semaya sapu. Qabliyah, ba'diyah, tak semaya. Semaya ke apa dia? Fardu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tu ya semaya je. Hal lain, tak semaya apa. Mengerjakan puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan, puasa sunat hari Arafah, puasa sunat hari ni, puasa sunat ni Isnin Khamis, tak pernah puasa. Puasa ayyamul bid 13, 14, 15, tak puasa. Allah malah nawak ibadat. Hak fardu saja semaya, puasa pun hak fardu saja. Memelihara farahnya dan menuruti suaminya, jaga kehormatan dia. Jaga air muka suami dia. Kita sebagai isteri siapa dia, kena jaga muka suami kita. Kita sebagai isteri siapa-siapa dia, kena jaga kelakuan kita. Kerana kelakuan seorang isteri, suami akan kena. Bini demo tu perangai lagu tu supaya setan, supaya iblis. Dulu waktu TikTok gelegah. Bini hamba, malu berah bintut laki dia. Laki dia tak pernah pergi masuk TikTok. Bini dia ada buat TikTok. Malu 7 keturunan. Isteri pandai jaga kehormatan. Tak buat benda-benda yang memalukan suami dia. Yang mengaibkan suami dia. Sama ada benda tu percakapan, pakaian, gapo dia, kau gapo, benda yang memalukan.
dan menuruti suami dia, di samping dia jaga kehormatan dia, semua suruhan suami dia ikut belaka. Gapo dia balasnya? Sikit ya ibadat perempuan ni. Semaya, poso, jaga maruah, jangan buka aurat gi kata, gi jemur baju, kembang gantung, selok orang tengok. Nah, macam-macam tak jaga hak tu, dengar kata suami saja, pak saja ibadat dia. Semaya jemaah tak payah, semaya sunat tak apa, tak sedekah pun tak apa, tak baca Quran pun tak apa, tak zikir, tak wirid, tak selawat, buat apa benda ni? Nabi kata, kerana sesuai dengan keadaan dia seorang isteri. Tanggungjawab dia dengan anak. Kita tak, dia suruh dia baca Quran 24 jam. Pas anak nak cara lagu mana? Rumah dia, maka ibadat dia duduk di kain-kain dia. Ibadat dia duduk di pinggir-pinggir nasi rumah dia. Di gelah-gelah, di nyapu rumah dia. Itu ibadat dia. Lainlah kalau suami kata, oh saya jenis zikir minat. Awak zikir sekali dengan saya, tak makan, tak apa buat kita suka ke? Sama-sama berzikir, tak apa. Tetapi kalau tok lelaki jenis bakso makan, teh kedarah, gapo dia nak berzikir. Suruh tok bini dia masuk. Apabila suami dia masuk, penat, isteri dia masuk, penat, maka malah zikir. Oh awak ni malah zikir. Dia penat. Aja terus dia mau masuk, dia mau zikir lagi, dia mau gapo. Ni pening kepala juga suami ni. Jadi kita kena faham tugas isteri tu lagu mana. Nabi sebut pak ya. Semaya fardu, poso fardu. Poso fardu ni sebulan setahun ya. Hak tu kalau boleh poso penuh. Pas lagu mana? Turut suami, jaga maruah, nescaya dikatakan baginya. Satu suara pada hari kiamat akan menyeru para-para isteri yang berkelakuan lagu ni. Ayat apa dia? Masuklah kamu ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Mu nak masuk pintu mana? Pintu hok atas, hok kanan, hok kiri, pintu hok muslesah, hok mana, mu nak hok mana, masuk mana. Seolah-olah percuma ni. Mu nak masuk hok mana? Kerana apa? Cukup dah amalanmu. Tak perlu tambah lagi. Pergi jihad tak payah pergi. Hok ni tak payah pergi. Hok tu saja. Tapi ibadat pak ni paling payah sekali. Kadang-kadang orang perempuan nak buat ibadat, hok bukan tugas utama dia. Hok jenis kaki nak berzikir, zikir. Siapa tak makan, tak lelaki. Siapa tak melayan, tak lelaki. Hok jenis aktif luar pula, persatuan lah, goni lah, jadi ketua goni lah, ketua wali kutub lah, ketua goni, ketua macam-macam. Semua tu. Tak ada pedah belaka kalau tak buat pak perkara ni. Jadi ibadat perempuan tidak banyak sesuai dengan tugas dia banyak dah. Hampir 70-80% tugas dengan suami. Tugas dengan suami. Dengan Tuhan pun semaya 5 fardu saja. Mu semaya zuhur 5 minit, 5 minit, 5 minit, tak sampai sejam. Hok 23 jam lagi, mu ada suami ke? Ngaku sejam aku minta. Tu kalau mu buat semua tu pun boleh pahala. Kedua, dan lagi hadis yang diceritakan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmizi. Nabi kata kepada dia maksudnya mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan suaminya meredai diri dia. Suami isteri itu mati. Maka orang tanya lagu mana bini dia, Allah payah nak cari dolah bini hamba ni seorang ni. Masa hamba hidup tu gak suka dia, ayat cerita kelebihan isteri dia. Ada hok balah jari-jari, tapi suami dia tanya dia mati sedih sungguh. Teringat sungguh lah cik uomu ni. Nama cik dia tu gak teringat. Redha dia, suka dengan khidmat isteri dia tu, maka apa dia balasnya? Isteri kalau mati, suami redha, kena sungguh, teringat sungguh dengan layanan dia, nescaya ia masuk ke dalam syurga. Masuk dalam syurga. Tu lah. Tuhan redha tu maksud dia. Masuk syurga ni secara zahir adalah anak bidadari, segala nikmat, segala macam-macam nikmat yang ada, hak tu zahir. Hak maknawinya, hak makna daripada syurga, redha Tuhan. Redha Tuhan di dalam syurga.
Sebab tu wali-wali masuk syurga. Bukan kerana nak bergalak, nak layan nafsu dengan anak bidadari dok. Kerana reda Tuhan duk situ. Kalau reda Tuhan duk dalam neraka, katanya Tok Wali, hamba akan lari ramai-ramai masuk neraka. Kerana reda Tuhan duk situ. Tetapi Tuhan buat sunnatullah. Reda Tuhan berada di dalam syurga. Bukan duk dalam neraka. Neraka adalah jelma gambaran kepada marah Tuhan. Gambaran kepada marah Tuhan. Kerana marah Tuhan ni tak nampak. Kita nak marah ke mana? Tak tahu. Nak ayat lagu mana kita nak marah? Kita sendiri pun kalau kita nak ayat, kita nak marah, kita nak mana? Kita ambil rotan, kita piak. Oh, dia mau nak marah. Bukan kata rotan tu menunjukkan marah. Tak. Tetapi hamba nak royak kata, bukan kata rotan tu marah. Tak. Perasaan itu sebenar. Tapi nak zahirkan dia. Neraka tu neraka api. Tetapi sebenarnya adalah marah Tuhan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sebaik-baik lelaki daripada umatku ialah yang terlebih baik mereka itu di dalam hal isteri mereka. Nabi nak sebut mengenai suami. Nabi kata sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau masuk pertandingan orang baik, dia dapat johor. Dapat nombor 1 orang paling baik sekali. Siapa dia orang paling baik sekali? Ciri-ciri dia, orang yang paling baik bagi ahli keluarga dia. Lagu mana layanan dia kepada anak-anak dia? Layanan dia kepada suami dia? Sekalipun kawan-kawan dia, saing dia puji belaka, demo bagus, demo gapo. Lagu mana kita dengan isteri kita? Lagu mana kita dengan anak kita? Kecek kasar. Kita dengan saing, kita duk buah, kita duk kecek lemah lembut. Dengan isteri kita duk sekoh. Kita duk marah. Kita torture perasaan dia. Kita tekan perasaan dia. Dah lah kena kurung dah. Tak boleh makan, tak boleh bergapo, tak boleh goni. Tekan dia. Tak boleh nak kecek sikit abuk pun. Suara dia, pendapat dia. Tak boleh lagu tu. Nabi kata sebaik-baik manusia adalah orang paling baik dengan ahli keluarga dia. Dan Nabi sebut direct, aku yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Nabi sebelah orang isteri, kita seorang pun selipar pakai patah pala dah kita. Tak tahu alik jatuh. Nabi sebelah orang isteri. Lagu mana? Perangai perempuan ni semua ada. Tapi Nabi boleh kawal ke sebelah-sebelah orang isteri dia. Bukan kata kawan ni kita conquer, kita guna kuasa kita mulai aku masuk neraka. Mu tak sini neraka, mu nak syurga kau nak neraka. Kecek lagu tu. Nabi tak pernah cabar lagu tu isteri-isteri dia. Nabi tahu dah perangai orang Tino. Kita kena berlemah lembut sikit dengan orang Tino. Bagi suami mereka dan terangkatlah bagi setiap perempuan mereka itu darjatnya pada setiap siang dan malam. Pahalanya 1000 kematian syahid dalam peperangan sabilillah di mana mereka bersabar kerana Allah Ta'ala. Mana-mana isteri pergaulan dia dengan suami dia sangat baik, maka pahala dia 1000 kematian syahid. Orang mati syahid 1000 orang pahala bagi seorang isteri yang bersabar dengan suami dia. Keempatnya dan lagi kata Ja'far As-Sadiq. Ni orang hebat ni. Ja'far As-Sadiq. Keturunan Rasulullah. Ja'far As-Sadiq gelar dia. Ada orang bunyi Ja'far As-Sadiq ni Syiah ni. Ni apa ambil kata-kata Syiah ni? Siapa dia kata dia Syiahnya? Siapa dia kata dia Syiah? Dia mau ngaji mana kata Ja'far As-Sadiq ni Syiah? Ngaji dengan Wahabi ke? Wahabi, Ahlul Bait ni Syiah belaka. 12 imam ni Syiah belaka. Syiah yang menggunakan nama-nama imam hak 12 ni kata imam itu adalah Syiah. Pokok dia bukan Syiah pun. Nyanyo ke kakak ni. Supaya nama kita, misalnya nama Muhaizat ni. Ambo bukan Syiah, tiba-tiba orang Syiah buat ambil nama. Ni kumpulan Muhaizat Asy-Syiah macam misal contohnya. Nyanyolah kat ambo, dia mau guna nama ambo, beratlah ambo bukan Syiah pun. Sepanjang masa orang duk kata ke dia.
Dia bukan Syiah, pun imam dua belah ni. Nah, hak ni apa semua. Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim apa semua. Mari-mari ada orang ni tak boleh dengar Ja'far As-Sadiq Syiah ni. Ambil kata-kata lagu ni. Pas demo setara mana? Tahu kau dok setara mana dia Ja'far As-Sadiq ni siapa dia? Imam Abu Hanifah ngaji fiqh daripada dia. Dia lahir sebelum daripada Imam Abu Hanifah. Dipanggil fiqh Ja'fari, dipanggil fiqh Ja'fari. Sekalipun fiqh tu tak ada dah. Fiqh Ja'fari ni tak ada dah. Tetapi Imam Abu Hanifah ngaji fiqh dengan Ja'far ni. Dan katanya ulama pengasah kepada fiqh. Semua tok fiqh dunia wajib berterima kasih kepada Imam Abu Hanifah. Kerana apa? Kerana dia bapak fiqh dunia. Siapa dia yang mula ke pengajian, metod pengajian fiqh ni? Mengaji waktu ambil hukum lagu ni apa semua dengan pendapat, dengan qiyah, dengan gapo, fiqh lagu ni. Maka Sayyidina Imam Abu Hanifah. Yang mengaji mana? Ni. Al-Ja'fari. Ja'far As-Sadiq. Ada orang ni tak boleh dengar sikit je. Nyo tipu di Wahabi. Nama ni Syiah, nama ni hak ni, nama hak ni. Tak ada apa-apa. Kawan ni tak ada kaitannya bahas Syiah dah. Katanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq kata, al-mar'atu salihatu khairum min alfi rajulin ghairu salihin. Maksudnya, perempuan yang solehah itu adalah terlebih baik daripada 1000 laki yang tidak soleh. Dan sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i daripada Ibnu Umar. Katanya, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu. Maksud dia, dunia itu pada keseluruhannya kesukaan, perhiasan, tempat bersedak-sedak atas muka dunia ni. Nasi sedap cara nasi, buah sedap cara buah, tidur sedap cara tidur, derak sedap cara berderak, ngoyah sedap cara mengoyah. Sedap belaka dunia ni. Maka sebaik-baik benda sedap atas muka dunia, kesukaan adalah perempuan yang solehah. Isteri-isteri yang taat, yang menjadi kekasih Tuhan. Solehah ni jadi wali dah tu. Kerana lelaki soleh dengan perempuan solehah ini wali Tuhan lah. Nabi Allah Yusuf alaihi salam apabila dekat dengan nak mati, dia doa apa? Tawaffani muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah ya Tuhanku, matilah hamba dalam keadaan Islam dan hubungke hamba dengan orang-orang soleh. Nabi nak duduk dengan orang soleh. Orang soleh ni bukan kata orang biasa, wali soleh ni. Maka solehah juga waliyah. Maka tempat paling seronok, tempat bersedak yang paling di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah perempuan yang solehah. Kita suka, tapi dialah sebaik-baik kesukaan kita. Dapat isteri solehah, pegang dia, bertanggungjawab dengan dia, sayang dia, jaga perasaan dia. Kerana nak cari isteri solehah ni payah. Katanya dalam kitab kata seperti mencari gagak yang berwarna putih. Gagak warna putih ni kata mampu nak jumpa mana tak tahu warna putih ni. Ataupun dalam riwayat kata gagak berbelai putih tekuk. Payah sangat nak boleh. Maka kalau boleh isteri solehah, isteri hok tutup aurat, isteri hok reti hukum hakam, isteri hok pandai cara makan minum kita. Semayang pun tahu, rajin semayang, rajin berzikir, rajin gapo, maka layalah dia. Dia kita kena makan, biar habis pitih kita tak apa. Kita tak makan tak apa, tak dosa. Tetapi isteri kita tak makan berdosa. Kalau boleh isteri lagu tu, pegang sungguh-sungguh dia. Hargai dia betul-betul. Dan sebuah hadis telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Umamah dengan katanya,
mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarrathu wa in aksama alaiha abrahu wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Rawahu Ibnu Majah marfu'ah. Maksudnya, tiada yang mendapat faedah oleh seorang mukmin selepas daripada takut kepada Allah Azza wa Jalla, tak ada lah kelebihan faedah yang sangat lumayan selepas daripada sifat takwa. Takwa ni tak ada benda yang paling berfaedah pada diri seorang mukmin. Selepas daripada sifat takwa ini, benda yang paling berfaedah, katanya dia, baginya daripada isteri yang solehah. Dapat anugerah seorang isteri yang solehah. Nah, ni isteri itu nama solehah dah. Kecek tolihah. Nah, kecek tak berjuru. Kecek supo rima dengan tok lelaki. Tadi kecek sama-sama persatuan. Ahli musyawarah tingkat dia bukan main. Ha suka. Kiki suka. Kecek tok lelaki nak sopoh semacam. Kecek akak sorok semacam. Sudah. Nama Siti Solehah Waliullah. Siti Solehah Waliullah. Nama subhanallah, takut kita dengar. Apabila suaminya menyuruhnya, ni tanda isteri solehah. Kita suruhlah gapo-gapo, suami suruhlah gapo-gapo, nescaya ia menurutnya. Buat. Jika suaminya pandai kepadanya, suami dia tengok ke dia, gapo dia? Nescaya ia menyukakannya. Tak ada di tubuh dia pemandangan yang menyebabkan suami dia tidak selesa. Dia tengah masuk pun, tok laki dia tengok, comel awak pakai baju. Pemandangan yang indah. Ni kita mula-mula lakoh masuk dalam rumah, buka pintu tengok bini kita muka masal. Sopo setel muka. Tak tahulah muka setel lagu mana, tapi tak tahu dengan rambut jerebaknya gapo dia. Pemandangan yang tidak menggembirakan. Suasana, keadaan. Bukan kata isteri tengok dalam rumah berkobat, ya Rabbi. Dahlah di luar tu ada tanggungjawab dah, masuk dalam rumah kau tekanan pula. Gila tok lelaki. Ingat dalam rumah tu menggembirakan dia, menenangkan dia, nyo tipu, tak ada gapo-gapo. Maka isteri solehah, dia kena jaga kelakuan dia. Jaga pemandangan mata isteri suami dia. Suami dia italah bucu mana, puas hati belaka. Suka, hamba duduk dalam rumah. Hamba tengok kau ni pun kemah, tengok awak pun kemah, tengok makan nasi pun. Suka ke? Dan apabila suaminya bersumpah atasnya, nescaya ia memberi kebajikan kepadanya. Maknanya kalau dia bersumpah atas buat gapo-gapo, isteri dia buat. Tak menyebabkan dia kena makan sumpah. Dia keceklah gapo-gapo pun, hak bersungguh ke, isteri dia akan penuhi dia. Dan jika suaminya gaib, suami dia tak ada daripada rumah, nescaya ia memelihara dirinya, tak terbit rumah. Antara cara memelihara diri, jangan keluar rumah. Jaga maruah, jaga air muka suami, jaga harta suami dan harta suami. Ni suami tak ada, numbuk ngalesung batu, hacur lebu sekali tumbuk. Ni tumbuk, akak, kelekong. Hacur lebu dengan dapur-dapur. Bakar api lu siapa terbakar rumah. Makan sikit pekung supaya gila. Bazir habis. Suami dia beli susah-susah nak cari makanan. Sopo ngari malapa makan. Nyokai supaya makan. Bazir. Tak reti kata sipir harta suami. Jaga molek. Buka peti gini. Bom. Cabut pintu-pintu. Maka suruh isteri tu bukan kata tolehah dah tu, gila dah tu isteri tu. Isteri gila lagu tu. Maka bukan ciri-ciri isteri solehah. Yang keenam sebuah hadis telah dikeluarkan. Wallahu a'lam.
Ustaz, apakah perkara yang boleh memutuskan sanak kita dengan tarekah? Gini. Ya, sanak seorang murid dengan guru ini adalah zikir, adalah wirid dan hormat dia kepada guru. Selagi mana dia mengamalkan wirid dengan guru dia, selagi itulah ada hubungan dia dengan guru dia. Kalau dia tidak amal, adakah terputus? Tak terputus. Cuma semakin kuat amalan yang diberi oleh guru dia, semakin kuat hubungan dia. Terputus tidak terputus. Kecuali lah, ni, memutuskan sanak ni, kita kata kepada guru kita. Kita kata tok guru kita sesak, kita supuh ke tok guru kita, barulah putus sanak ni. Kalau tidak, saya tak amal wirid ustaz bui kau gapo dia kau tok guru dia bui, syekh dia bui, maka tidak memutuskan sanak dia. Ataupun dia kata kepada tarekah dia, tarekah hamba sesak. Tarekah hamba ni, sopi ni gapo dia sesak, tu barulah putus. Kalau tidak, tak putus. Tu maksud dia. Mohon ijazah amalan wiridan Imam Al-Ghazali. Ambo ijazah amalan wiridan Imam Ghazali. Seminggu tu dia ada bacaan dia. Hari Ahad bacaan gapo, hari Senin bacaan gapo. Itu adalah istihad Imam Ghazali memilih amalan-amalan tertentu supaya dapat pahala masing-masing. Ada pahala la ilaha illallah, ada ni ya hayyu ya qayyum, kelebihan masing-masing. Lepas tu sanak ni sapa kepada Imam Ghazali. Ya, sapa kepada Imam Ghazali dah, sebab Imam Ghazali yang memulakan menyusung. Sekalipun amalan ni berterusan sapa kepada Rasulullah, amalan ni diambil daripada Rasul. Tetapi susunan dia adalah Imam Ghazali. Jadi ambil ijazah tu wirid Imam Al-Ghazali. Apa dia wirid dia? Pergi carilah dalam internet tu banyak. Apakah hukum jika kita solat sambil dukung anak kecil? Tengok. Anak kecil tu ada najis kalau tak ada najis. Kalau tak ada najis, hukum dia sah. Kalau ada najis, hukum dia tidak sah. Dia pakai pampers bukan najis. Pakai apa dia najis? Kalau dia kecing. Kalau dia tak kecing, pakai pampers. Pok dia pakai pampers pun tak ada masalah. Pampers tu benda bersih. Maka tak syarat pakai pampers, tak ada masalah apa. Kalau dia ada najis, baru batal, tak ada najis. Ada kata syarat kena jawi. Ada pendapat kata kalau anak tu masih belum bersunat, belum berkhatam kau berapa dia, maka anak tu menanggung najis. Ada pendapat kata lagu tu. Pendapat muktamad, jawi ni hanyalah najis wahmi saja, najis yang disengka saja. Kalau dia basuh bersih misalnya, maka tak ada masalah apa. Siapakah Syamsuddin At-Tabrizi? Syamsuddin At-Tabrizi ini guru kepada Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi. Pengasas kepada tarekah Maulawiyah. Hok pakai piyah panjang tu. Piyah panjang, lepas tu dia mota. Heling ke apa dia, dance heling ke mota, zering tu. Pok kita duduk mota juga, akhir kali pening yang lagu tu. Syamsuddin At-Tabrizi ni, dia orang Tibris balik. Mari ke Turki. Maka antara anak murid dia, hok sohonya adalah nama Jalaluddin Ar-Rumi. Sampai sekarang ada kubur dia, Masya Allah. Antara pemandangnya ada orang tukar dengan kubur Nabi. Dia kata, gambar kubur ni Jalaluddin Ar-Rumi. Tapi dia kata ni kubur Nabi. Bukan, tu tak tepat lagu tu. Tu kubur kawan ni. Jalaluddin Ar-Rumi ni. Dia ni orang suhur di dalam ilmu tauhid, Jalaluddin Ar-Rumi. Mengajar kitab tauhid. Mengajar ilmu cara salah, cara qalah ni lah. Maka apabila mari seorang guru daripada Tibris ni, nama Syamsuddin At-Tabrizi, dia terlalu terpengaruh dengan kawan ni. Maka dia mula meninggalkan pondok dia. Madrasah dia ramai dah, tinggal guru dengan kawan ni. Maka menjadilah sufi. Dia tinggal segala ilmu dia, mengaji dengan Syamsuddin At-Tabrizi ni. Apabila meninggal Syamsuddin At-Tabrizi ni, maka dia terlalu sedih kerana kematian guru dia yang mentarbiyah hati dia. Dulu dia kata saya banyak ilmu, anak murid ramai, tapi saya tak pernah rasa perasaan lagu ni. Tetapi apabila saya meninggal kayak gini, saya belajar dengan Syamsuddin At-Tabrizi ni, sekalipun saya rasa macam rugi meninggalkan madrasah, meninggalkan murid. Tetapi Allah Ta'ala beri kepada dia satu perasaan dengan Allah Ta'ala. Maka dia sedih, dia pun muta. Dia muta tu pun dia. Muta.
Maka sekarang sampai sekarang upacara muta lagu tu dikira tariqah Maulawiyah dipanggil. Nah, tariqah yang diasahkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Muta dia bung. Nah, dia nak menunjukkan perasaan dia, melepaskan segala kesedihan dia, melepaskan segala pergantungan dia. Nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, lepas perasaan sedih seorang daripada seorang murid kepada guru, maka dia muta. Dia lepas semua perasaan dia muta, biup. Sampai sekarang tradisinya mengikut cara dia. Tu Syamsuddin At-Tabrizi. Apa itu Mu'tazilah? Siapa pengasah dia? Apa beza dengan ahli sunnah? Mu'tazilah diasahkan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Tu pengasah dia. Dia ni anak murid kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Basri ni Basrah Iraq ni. Iraq. Orang Basrah, orang Iraq dia. Maka apabila dia tak dengar kata guru dia, keluar daripada majlis pengajian guru dia. Hasan Basri mengajar di Basrah. Hasan Basri ni dia lahir pada zaman pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar. Dia dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, banyaklah. Lepas pada tu maka anak murid dia nama Wasil bin Atha ni keluar. Tak si dengar, ada perbahasan dia tanya, dia tak si dengar kata tok guru dia buka halaqah sendiri. Tanpa izin daripada guru dia. Nak mengajar ni, tradisi dia kena tu guru tu beri izin. Tauliyah dia panggil. Maka dia pun mengajar sendiri, buka kumpulan dia. Maka katanya Hasan Basri tu kumpulan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Orang yang memencikkan diri. Iktizal. Iktizal ni maknanya ni. Menjauhkan diri, mengasingkan diri. Uzlah. Ajarlah ni. Kumpulan Mu'tazilah. Orang yang mengasingkan diri daripada majlis pengajian halaqah Sayyidina Hasan Al-Basri. Timbul Hasan Basri. Maka lepas pada Wasil bin Atha, kumpulan ni jadi sejuk. Tak ada pengemban. Marilah Abu Ali Al-Jubba'i pada zaman 300. Zaman 200 lebih gitulah. Zaman Pok Akak ko. Pok tiri kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Pada masa Pok Akak dia ni, Pok tiri dia ni lah, dikembangkan semula mazhab Mu'tazilah ni. Dulu dia break sebentar. Wasil bin Atha ni, lepas pada dia jadi sejuk mazhab ni. Lepas pada mari Abu Ali Al-Jubba'i, barulah jadi kuat semula. Tu pengasah dia. Apa beza dia dengan ahli sunnah wal jamaah? Banyak perbezaan dia. Antaranya, Mu'tazilah lebih mementingkan akal berbanding dengan nas ayat Quran dan hadis. Manakala ahli sunnah wal jamaah pula mementing Al-Quran dan hadis berbanding ke akal. Bukan tak guna akal, tetapi lebih mementingkan Al-Quran dan hadis. Banyaklah tajuk-tajuk, poin-poin berselisih dia di antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Antaranya Mu'tazilah kata Tuhan tak ada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ada kata Mu'tazilah kata Tuhan tak boleh dilihat di hari kiamat. Ahli sunnah kata boleh tengok. Adalah perbahasan solah aslah. Hak mana lebih baik, hak mana lebih terbaik. Ada perbahasan dia. Boleh saya tahu maksud wujud hissi, wujud khayali, wujud syabahi. Hamba tak tahu ni maksud dia apa dia yang dikehendaki dengan wujud hissi ni. Cuma kita faham wujud hissi ni wujud ni. Wujud yang dapat dihis. Apa maksud dihis? Rasa. Okey, hak ni dipanggil wujud. Meja ini wujud hissi. Kerana dapat mahsus dipanggil. Dapat dikesan dengan rasa. Suara, pendengaran, penglihatan. Semua benda yang dapat dikesan oleh panca indera yang 5 dipanggil hissi. Hissi. Khayali, wujud di khayalan kita saja. Ada orang tua kata budak-budak tak boleh pakai baju merah. Bapa ustaz nyambat lembu. Zaman dulu orang tua kata pakai baju merah nama nyambat lembu. Sebab lembu marah baju merah merah. Tu yang hamba tahu. Tak tahu apa dia kelebihan dia. Orang tua kata pakailah baju merah. Depan lembu, lembu akan ambak. Tu saja. Tak siwi ambak lembu, jangan pakai baju merah. Ada ulama-ulama kata baju merah ini makruh hukum dia kerana pakai ahli neraka. Ada juga. Tetapi pendapat ini dibatalkan. Kerana apa? Kerana Nabi sendiri ada pakaian jubah warna merah.
Dan pakaian itu adalah pakaian khas yang dia pakai pada hari raya. Ada riwayat kata Nabi pakai baju warna merah ketika melayani tetamu. Maka merah boleh pakai. Merah boleh pakai tapi jangan pakai solid merah. Pakai Nabi belai gitu warna merah. Jadi kita kena ada pakaian warna merah selah atas dasar ambil sunnah Nabi. Seperti kita buat pakaian menyambut tetamu. Nabi kalau nak sambut tetamu dia pakai baju khas. Kita orang mari tetamu kain plekat sekat dada. Pakai sekat ni. Sadak atas belakang. Orang mari tetamu tu gak mari standard ke atas tasawuf sikit nampak dak. Nabi dia jaga penampilan dia. Orang mari dia pakai kemah. Tengok kita tak ada apa. Kain plekat mu ada kain plekat. Sekali kain tu wala ya. Sekali kain tu wala ya. Tasawuf tajuk. Boleh kau mas kahwin hantar kita tu berhutang. Lepas tu tanya lafaz tu lagu mana? Harus hukum dia. Mas kahwin tu dengan cara berhutang. Pas lapah dia lagu mana? Nak lapah boleh, tak si lapah pun boleh. Kerana yang wajib disebut di dalam akad nikah, saya mengkahwinkan kamu dengan dia. Itu saja. Saya kahwinkan dia dengan kamu. Saya kahwinkan dia dengan kamu. Cukup. Kalau bahasa Arab, angkah tukaha. Habis sudah. Angkah tukaha. So perkataan saja. Ada sebut ada bab mas kahwin berhutang tak berhutang. Tak wajib sebut. Sunat saja menyebut mas kahwin dalam akad nikah. Kerana supaya tidak berlaku perselisihan lepas pada ni. Tapi kalau tak sebut sah ada akad nikah, sah ada akad nikah. Maka kalau nak sebut lagu mana? Saya gini lah. Dengan mas kahwinnya sebanyak 15,000 hutang. Kena sebutlah hutangnya. Lagu tu. Adakah suami telah meninggal dunia masih menanggung dosa isteri yang masih hidup? Tidaklah. Engkau mati dah. Tanggung ke apa dia lagi? Kecuali pelajaran dia. Dia yang ajar isteri dia pakai ketak. Dia yang ajar isteri dia pakai skirt. Dia yang ajar isteri dia masuk disko. Dia yang ajar isteri dia minum arak. Maka sekalipun dia dah mati, maksiat tu mari ke dia juga. Kerana apa? Adalu alal khairi kafa'ilih. Orang ajar buat baik seperti buat baik. Orang ajar buat jahat seperti buat jahat. Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa dia buat sunnah yang molek, boleh pahala. Dan pahala orang yang beramal dengan dia. Siapa dia buat sunnah jahat, dia boleh dosa. Dan dosa orang yang buat dia, boleh dia belakang. Sebab tu kalau kita nak jadi jahat seorang, jangan ajar kat orang. Kita kalau nak jadi wahabi seorang, jangan ajar orang. React video orang, suruh orang ngajar cara dia. Selagi tak ngajar cara wahabi, lagi tu lah hamba duk suruh demo. Dia dah belakang tu. Nak suruh jadi wahabi belakang dunia ni. Macam-macam. Bagaimana cara nak dapat redha Allah semasa hidup di dunia? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Duk situ redha Tuhan. Kalau orang tu tak semaya, Tuhan nak pun dalam syurga. Hak tu ikut dia lah. Tetapi sebagai tugas kita dan perjanjian Tuhan sebut dah, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Hukum download aplikasi Quran berbayar. Tapi saya bijak sikit ni, dapat hak free. Lepas tu, download lah aplikasi. Gapo dia tahu aplikasi gapo dia tahu berbayar. Tapi kalau kena bayar lah. Kerana kaedah dia dalam kitab fiqh, dalam fiqh perbahasa fiqh kata rakame. Ni rakame video ni gapo dia. Ya ada copyright dia ni ke. Maka harta. Tak boleh kita pandai-pandai ambil react video orang gapo dia. Kena belaka tu. Kena minta izin bagi orang. Kitab orang ni sekalipun kita jual dah kitab ni tapi tulisan dia kita tak boleh pandai-pandai. Kita pun stek kitab dia jual pula. Tak boleh. Kerana hak milik itu adalah harta. Ni orang pekoh. Tutup pekoh raya. Hak milik register ni art kata art kecil. Adalah hak milik dia. Apabila sebut hak milik lagu ni, maka ni adalah harta. Kita ambil hak milik orang mencuri. Mencuri hukumnya. Berdosa, dosa. Bahasa pegawai panggil harta intelek. Harta internet ni lah. Harta dipanggil harta juga. Ustaz batal dok solat kalau kita gerak lebih 3 kali disebabkan terlalu sejuk. Sejuk ketak. Batal, tak batal kerana tak boleh nak kawal.
Kedudukan, keadaan tak boleh nak kawal, ghalabah dipanggil. Sejuk itu telah menguasai diri kita, geruk jadi. Tak apa, tak batal. Naiklah kalau kita sengaja buat, baru batal. Nak tanya nenek saya ada nego kecil-kecil satu ketika dululah. Adakah dia diwajibkan bayar zakat? Dah kecil besar mana, hamba tak tahu. Nah mungkin kita kata tak payah bayar zakat lah, mungkin nego kecil-kecil memanglah kecil-kecil dia nego mah. Adalah untung sikit lah. 15 juta gitulah. Sikit setara tu selok, kita mana tahu kecil-kecil cuma mana tak tahu. Jadi dia kata kena bayar zakat, kita tak tahu kecil-kecil ni cuma mana. Jadi kalau cukup nisab dia, maka kena bayar zakat lah. Kalau tak cukup nisab dia, tak ada masalah. Ustaz, apa hukum guna air masjid buat basuh kereta? Gini. Semua harta-harta wakaf mesti ada pemerhati harta wakaf, dipanggil nazir. Nazir harta wakaf. Apa maksud nazir harta wakaf? Dia akan urus segala harta wakaf masjid kau apa dia. Maka kalau AJK masjid tulis, air digunakan untuk basuh kereta. Okey, guna, boleh guna. Boleh. AJK akan bertanggungjawab lah. Maka dibenarkan, boleh. Air digunakan untuk wuduk. Tak boleh buat minum air, buat basuh kereta, tak boleh. Untuk guna wuduk. Air untuk kegunaan ahli masjid. Lain belakang tu biasa belakang. Api digunakan untuk kegunaan masjid. Boleh, tak ada masalah. Ada orang kata cah handset pun tak boleh, lagu ni boleh. Kita tengok urus. Pandangnya orang ramai kalau cah handset di masjid kau boleh kau tak boleh. Tak ada orang marah. Ai kata tak boleh penggunaan individu, tak boleh. Dia kena guna ramai-ramai. Lepas tu charger sebatai nak guna lagu mana, ramai-ramai hacur lebu lah handsetnya. Pasal kipas, tak boleh pasal kipas buat keras gitu. Penggunaan individu. Pasal tu gak ramai-ramai. Biarlah dia sorang pun nak suruh ramai-ramai jin iblis butai-butai Ndoklah maksud dia jangan maksud guna jadi hak lah tu Maka kalau nak basuh kereta tengok. Kalau lah masjid tu kata wakaf dah penggunaan orang kampung. Dia ada masjid tu ya wakaf dah untuk kegunaan orang kampung. Kawasan tu misalnya payung air ke, orang kampung boleh ambil air masjid. Tak apa. Atas masjid lah. Masjid tu masuk ke air tu untuk penggunaan gaul. Saya nazar 3 hari. Saya kata saya tak kata nazar tu direct 3 hari. Pas macam mana saya kalau nak puasa sehari seminggu boleh ke tak? Tak apa. Nazar 3 hari tak menunjukkan berturut-turut. Asal kalau dah selesai 3 hari tu selesailah. Seminggu sekali kau sebulan sekali pun tak apa, sah hukum dia, tak ada masalah. Nak bayar zakat dalam adakah ikut bulan Masih ataupun bulan Qamariyah? Bulan ke nama dah bulan Qamariyah lah. Bulan-bulan ni ikut Qamariyah, setahun ikut Qamariyah. Masih ni ikut Syamsiyah. Ikut matahari. Maaf nak tanya wirid apa yang selalu ustaz baca sebelum mula ke pengajian? Terima kasih. Wirid tu dia panggil wirid niat. Wirid niat yang diamalkan oleh Imam Haddad. Imam Haddad ni sebelum dia buat gapo-gapo dia sebut niat dulu. Nawaitu ta'allum, sahaja aku mengajar, sahaja aku kecek, sahaja aku gini. Semata-mata nak cari redamu. Dia sebut niat. Kadang-kadang kita ni tak ingat niat. Maka dipanggil wirid niat. Lepas tu so lagi wirid Syekh Abu Bakar bin Sadim. Tengoklah dalam Ghatu Muqaddim hamba tu ada. Aku berbatah aurat kita, yakni orang perempuan dengan anak lelaki kepada adik sesuai. Adik sesuai ni hukum dia seperti adik-beradik sendiri. Maka anak dia supaya anak saudara kita, supaya anak saudara kepada adik-beradik susu. Jadi anak saudara lah kita panggil. Maka hukum dia apa? Hukum dia tak ada masalah apa, tak batal semaya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.